nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata alal khair libtigha'i awadillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi, amin. Jadi insya-Allah kita akan pada pagi ini saya akan bentangkan berkaitan dengan tajuk adabu fil masjid, adabul fil masjid, yang mana insya-Allah tajuk ni juga akan masuk ke dalam exam insya-Allah akan datang ni. Baik. Jadi apa yang kita akan pelajari daripada bab ini ialah pertama sekali zikru mafhumul masjid, menyebutkan kefahaman tentang masjid. Zikru dalilun nakliyu, menyebutkan dalil nakli ala imaratul masjid, atas memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Bayanu hukmul imaratun, menerangkan hukum imaratul masjid. Syarhu dawarul masjid, mensyarahkan peranan masjid fi bina'il mujtama', pada pembinaan masyarakat. Yang kelima, syarhul adabu fil masjid, mensyarahkan adab-adab dalam masjid. Wa inda khuruji, dan keluar daripada masjid. Yang keenam, mulazamatud doa al-ma'sur, melazimi doa yang yang masyhur. Inda dukhulil masjid, ketika masuk masjid. Wa khuruji, dan keluar daripada masjid. Jadi kita akan tengok yang pertama, objektif yang pertama, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan masjid. Jadi masjid itu ialah lughatan al-mawdi'ul ladzi yasjudu fihi, tempat yang disujud padanya. Yusjadu fihi, yang disujud padanya. Al-mawdi'ul ladzi yusjadu fihi, tempat yang disujud padanya. Itu pada lughah. Adapun pada istilah, makanun, satu tempat, allazi uidda lis-solati, yang allazi yang uidda, ditunaikan, lis-solati, solat, fihi, padanya, ala dawami, sentiasa. Orang guna masjid ni untuk solat, sentiasa ada orang solat untuk di dalam masjid. Okey, itu mafhum. Itu takrif daripada segi lughah dan daripada segi istilah. Poin yang pertama. Okey, poin yang pertama. Tambah kat situ poin yang kedua. Okey, dia kata mafhumul masjid. Tulis kat situ mafhumul masjid fi syar'an. Tambah mafhumul masjid fi syar'an kullu, setiap, maudi'un, tempat, minal ardi, daripada bumi, yusajjidu lillahi fihi, disujudkan bagi Allah padanya. Yusajjidu lillahi fihi, disujudkan bagi Allah padanya. Maksudnya apa? Tempat kita bersujud lah. Sujud ni tak ada siapa pun sujud ni tanda seseorang itu jadi hamba. Sujud ni tanda seseorang itu jadi hamba. Yang mana jika kalau kita rukuk tu tanda hormat lagi, masih lagi hormat, itu pun tak boleh. Itu pun dalam Islam tak boleh, kan, merendahkan kepala, seakan-akan rukuk kepada manusia pun tak boleh. Ini sujud kepada manusia lagi-lagi lah tak boleh. Sebab tu macam orang India kan, dia dia cium kaki orang tua kan. Itu salah satu lah yang Islam tak ajar kan. Islam ajar kita kalau lalu salam, kita turunkan badan kita. Bukannya kita menundukkan kepala kita. Kita turunkan badan kita sebagai rendah, bau kita salam mak ataupun ayah kita ataupun orang yang lebih tu. Bukannya dengan menundukkan badan. Kita turunkan badan kita. Bukan menundukkan kepala bukan menundukkan kepala, sebab dia salah satu daripada perkara yang dilarang. Okey, kena faham macam tu kan. Lagi-lagilah kalau rukuk tak boleh, sujud lagilah tak boleh. Liqaulin Nabi, dalil
untuk yang apa nama mafhum masjid syar'an ni ialah dalil dia hadis Jabir. Ni poin yang ketiga Poin yang ketiga, li hadisin Jabir radhiyallahu anhu wa ju'ilat liyal ardi wa juliat, dan dijadikan liya bagiku al ardu akan bumi masjidan sebagai masjid wa tahuran, dan suci fa ayyuma, maka mana-mana rajulun, seseorang min ummati, dari umatku, adrakathu solatu, hendak tunaikan solat. Adrakathu solatu, hendak menunaikan solat, fayusalli, maka dia boleh solat. Kat mana-mana pun tu syariat Nabi kita Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, kat mana-mana pun boleh solat. Janji tempat tu bersih. Kan? Janji tempat tu bersih. Ustaz, boleh tak sembahyang kat dalam tandas? Dengan syarat tandas tu bersih. Contoh macam tandas mana kan? Tandas orang Jepun. Orang Jepun punya tandas sangat bersih. Sangat bersih kan. Nak bau apa nama ni pun tak ada. Tapi iyalah, jagalah kebersihan tu. Jaga betul-betul kebersihan. Kita yakin betul-betul bersih baru boleh. Kalau tak yakin, adatnya lah. Dah kata adatnya tandas. Tandas ni wangi kot mana pun, apa nama, comel kot mana pun tetap kotor. Dia tak dipanggil tempat yang bersih lah. Tak dipanggil tempat yang bersih. Allahu'alam. So elakkan sembahyang daripada di tempat yang namanya tempatnya kotor. Pasal nak sembahyang mesti terjadi tempat yang bersih. Itu adalah syarat apa nama sah solat. Syarat sah solat. Kalau kita pernah nak solat, kena pastikan syarat sah tu ada pada kita. Suci tu mesti suci pada badan, suci pada pakaian, suci pada tempat untuk solat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Okey. Terus. Okey. Jadi kalau orang tanya kat saya, boleh tak sembahyang dalam kuil? Boleh. Jangan pergi sembah bala. Sembahyang dalam kuil ataupun sembahyang dekat apa nama gereja. Boleh. Tapi ada ulama sebut, pendapatnya ulama kata makruh. Pendapatnya makruh. Sebab apa? Takut membawa fitnah. Mengelakkan fitnah tu lebih baik. Mengelakkan fitnah tu lebih baik. Nak katanya umat Nabi Muhammad ni specially macam tu. Sembahyang boleh sembahyang kat mana-mana. Dalam kedai, atas atas jalan, atas pasir, atas air. Kalau boleh lah. Atas batu, atas kayu, semua boleh berlaku. Berbeza dengan umat terdahulu. Kalau contoh umat Nabi Musa kan. Umat Nabi Musa, kalau dia orang nak sembahyang, dia kena panjat bukit dulu baru boleh sembahyang. Panjat gunung tu baru boleh sembahyang. Nak sembahyang je panjat gunung, nak sembahyang panjat gunung. Kan? Umat terdahulu. Umat Nabi Isa pun macam itu. Umat Nabi Isa pun macam itu. Kan? Syariat Nabi Muhammad ni dia moderate. Dia tengah. Tak terlampau apa nama lembut, tak terlampau keras. Kan? Sebab umat Nabi Muhammad tu umatnya moderate. Kita kena faham yang itulah. Okey, cukup. Wa hadha min khasaisun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Wa kana al-anbiya'u qablahu innama ubihat lahum salatu fi mawdi'i mukhassasatun kal bai'u wal kana'is. Kal bai'u wal kana'is. Seperti orang umat terdahulu dia solat kat mana? Kat tempat-tempat perniagaan. Tempat perniagaan ni umat Nabi Isa, umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa. Kanais ni, kanisah ni, gereja-gereja ni, sembahyangnya umat Nabi Isa. Diorang ada tempat-tempatnya tersendiri. Umat Nabi Isa dia sembahyang dekat kanais, gereja-gereja. Nama gereja lah. Nama gereja, tapi zaman tu panggil gereja. Okey, cukup. Jadi itu yang pertama. Okey, settle lah tu. Ad-dalilun naqliyu ala imaratul masjid. Dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan pada kena hidupkan masjid. Al-Quran kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا لله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi. Sesungguhnya yang menghidupkan masjid-masjid Allah itu man amana billah, sesiapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Allah sebut sifat-sifat orang yang beriman itu ialah mereka ni menghidupkan masjid Allah. Orang yang tak suka sembahyang kat masjid Allah ni, tak suka sembahyang kat masjid ni, tak boleh Allah kata apa? Boleh cek balik, seolah-olah Allah nak kata boleh cek balik iman masing-masing. Pasal apa? Allah kata apa? Yang innama, Allah kata apa? Innama, yang hanya, sesungguhnya. Innama, Allah kata innama, bukan inna. Allah kata innama, hanya sahaja. Hanya sahaja terjemah bahasa Melayu. Hanya sahaja yang menghidupkan masjid-masjid Allah ni ialah orang di kalangan orang yang beriman. Orang beriman dan orang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Siapa yang iman dia ada masalah, dia susah nak menghidupkan menghadiri masjid. Kata Allah kata apa? Di antara sifat orang yang menghidupkan masjid lagi apa? Wa aqamas solah, dan dia dirikan solat, dan wa ataz zakah, dan ditunaikan zakat. Walam yahsya illa lillah, dan dia tak takut melainkan kepada Allah Ta'ala. Hanya ni sifat orang-orang yang menghidupkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Okey. Lepas Allah kata apa? Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maka jadilah mereka itu di kalangan orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang dapat petunjuk. Kalau kita nak dapat jadi orang yang sentiasa dapat petunjuk, kita kena selalu pergi masjid. Dalam hadis sebut, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula, jika kau lihat seorang lelaki, yalzamul masjidah, rajin pergi masjid. Yalzamu masjidah, rajin pergi masjid, selalu pergi masjid. Fala taharraju, janganlah kamu keluarkan dia, antashhadu, dan kamu saksikanlah dia, annahu mu'minun, dia tu orang yang beriman. Fa innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah kata, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang ayat tadilah tu, jangan kita suruh orang keluar pula. Orang rajin pergi masjid, kita pula jadi setan pula, ambil tugas setan pula. Tak payahlah pergi masjid, kita muda lagi. Kan tu macam cakap macam tu. Tak payahlah pergi masjid, tu ada pencen nanti bawalah pergi. Jomlah kita pergi main bola, solat tu satgi-satgi pun boleh. Kata macam tu. Siapa-siapa tu duduk buat perangai syaitan, ambil perangai syaitan. Syaitan gelak je. Dah ada rupa-rupanya orang yang ambil tugas kerja aku. Bagus, sila. Senang kerja aku. Ni Allah cerita kat sini. Fala taharraju, janganlah kamu keluarkan dia. Janganlah kamu suruh dia keluar. Itulah perangai-perangai orang suka menghasut orang-orang yang daripada rajin pergi masjid, tak pergi masjid. Inilah perangai dia. Ambil perangai syaitan. Pasal apa? Allah kata apa? Orang yang rajin pergi masjid, Nabi kata, antashhadu, kamu saksikanlah, annahu mu'minun, dia ni orang yang beriman. Nabi kata dalil dia apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Okey tu sikitlah. Samalah kalau kita ni sebab kita dekat asrama, orang ajak pergi surau, kita tak kita pula pergi jadi setan. Tu panggil budak-budak Idisiah contoh kan. Tak boleh macam tu. Jangan buat panggil macam tu. Jangan buat perangai macam tu. Kita kena jadi orang yang baik. Kalau kita tak nak buat, jangan kita ajak orang buat benda yang jahat. Kan? Kalau kita tak nak buat, jangan ajak pula orang buat benda yang jahat. Orang nak buat baik, biar dia pergi. Yang kita ni doa-doa lah kat diri kita. Ya Allah, dia tu seperti mana kau bagi dia nikmat suka pergi surau, surawai, kau bagilah aku nikmat
supaya aku boleh pergi surau awal. Ini pergi surau main. And orang tengah sembahyang, dia pergi dia main-mainkan orang, gelak-gelak, geletik orang. Tu setan belaka tu. Saya mudah cakap orang yang buat macam tu setan. Dia tu setan. Sebab apa buat kerja setan? Kan orang ni tengah semayang dia kacau. Orang tengah semayang kacau. Dah lah dia tak nak semayang, kacau orang semayang pula. Tu setan-setan yang namanya minal jinnati wan nas. Allah sebut dalam Al-Quran minal jinnati wan nas. Di kalangan syaitan tu namanya jin, di kalangannya manusia. Itulah syaitan-syaitan di kalangan manusia. Allahu a'lam. Okey. Jadi yang ketiga pula disebut hukmu imaratul masjid. Ada orang kat ni senyap je. Kan? Ada orang tak? Ada. Buka-buka kamera. Saya tak tengok, tak nampak kamera Koma ni. Oh, semua orang tak buka kamera. Kenapa Koma tak buka kamera? Zahirah, tahniah Zahirah buka kamera. Barakallahu fiq. Raihana, Kaira, ni orang raja buka. Syafiq Amsyar, alhamdulillah. Okey, terima kasih buka kamera Faikar. Handsome Faikar hari ni. Okey. Fikri pakai kopiah Fikri. Pakai kopiah. Okey. Terima kasih Miza pakai ni datang kelas. Alhamdulillah yang lain. Saya tak nampak yang lain tu. Okey. Tak apa. Sekarang ni kita pergi pada seterusnya. Hukmul imaratul masjid. Jadi inna imaratul masjidun min abradi a'malil birri wa hukmuha inda Syafi'i fardul kifayah. Ambil kat sini. Okey, sampai situ poin yang pertama. Inna sesungguhnya imaratul masjidi menghidupkan masjid. Masjid abrazul a'mali semulia-mulia amalan. Al-birri yang baik. Wa hukmuha dan hukumnya inda asy-Syafi'iyah di sisi ulama Syafi'i fardul kifayah. Okey. Fardul kifayah. Poin yang kedua, ambil kat baris yang kedua ni, wa imaratul masjidi nau'ani. Poin yang kedua. Dapat tak? Poin yang kedua. Dapat. Okey. Dan menghidupkan masjid itu ada dua jenis. Imaratu hissiyah. Menghidupkan secara hissiyah, secara zahir. Menghidupkan secara zahir dengan panca indera. Wa maknawiyah. Dan secara maknawi. Ini poin yang kedua. Maknawi tu macam mana nanti kita tengok lepas ni. Apakah yang dimaksudkan dengan imaratu maknawiyah dan apa yang dimaksudkan dengan imaratu hissiyah. Poin yang ketiga. Imaratul hissiyah. Hiya. Ambil kat sini. Al-imaratu al-hissiyah. Hiya. Titik dua bertindih. Letak macam tu. Al-imaratu al-imaratu hissiyah. Hiya. Titik dua bertindih. Bina'un makanun. Membina satu tempat. Bina'un makanun. Membina satu tempat. Yu'awi ilaihin nas. Supaya manusia datang. Yu'awi ilaihin nas. Supaya manusia datang. Liyusallu fihi. Supaya manusia boleh solat padanya. Liyusallu fihi. Supaya manusia boleh solat padanya. Supaya manusia boleh solat padanya. Dalil dia apa? Dalil dia ambil dalil dia qala an Utsmana daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi kata, man bana lillah, sesiapa yang membina bagi Allah. Man bana lillah, siapa yang membina bagi Allah, masjidan, akan satu masjid. Banallah, Allah bina. Allah bina. Lahu baginya misla fi jannah. Seumpama masjid itu dalam syurga. Allahu akbar. Bahkan lebih cantik lah dalam syurga. Sebab tu kalau kita tak ada tak berapa nak bina sebiji masjid, jadilah kita orang yang infak untuk masjid.
Lepas ni kalau boleh pergi masjid, orang lelaki kan, orang perempuan bersama lah. Kan? Kalau ni ada ayah ke abang ke, adik lelaki ke, pesan. Nah ni, apa nama, kau masukkan dalam tabung masjid. Aku nak derma kat masjid, contoh macam tu kan. Kita masa kita bagi kat adik itu, niatlah aku niat ni, aku niat aku sedekah, apa nama, duit ni untuk apa nama, kegunaan masjid. InsyaAllah kita akan dapat apa nama, bahagian lah, bahagian untuk dalam pembinaan masjid tu sendiri lah. Kita tak tahu duit kita yang kita bagi tu bagi kepada ceramah ke, program-program masjid ke kan. Okey. Itu poin yang ketiga. Poin pertama tadi imaratun ni sampai fardu kifayah. Poin yang kedua imaratun sampai maknawiyah. Poin yang ketiga imaratun hisiyah sampai apa nama, yusallu fihi. Poin yang keempat ambil dalil tu. Ambil dalil ni poin yang kelima. Wa amma imaratul masjidu maknawiyah hiya titik dua petindih. Adapun menghidupkan masjid secara maknawiyah iaitu titik dua bertindih al-aslul asilu. Al-aslul asilu fil imarah. Asal tujuan menghidupkan masjid. Okey. Asal tujuan menghidupkan masjid. Al-asilul asil. Asal tujuan menghidupkan masjid. Okey. Apa asal tujuan menghidupkan masjid? Ni lah. Tunai solat, iktikaf, baca Al-Quran, ingat Allah, ittikhaza mutlaqan li taujihi wa tarbiyah, menggunakannya untuk menyampaikan apa nama, pesanan dan pendidikan dan seumpamanya. Ni maksudnya asal kepada pembinaan masjid itu ialah membina masyarakat. Membina masyarakat. Itulah hanya kita kena faham. Kan? Faham ke faham saya cakap tu? Okey, itu yang seterusnya. Okey. Dan kita pergi pada objektif yang keempat, daurul masjidi fil bina'il mujtama'. Apa nama? Peranan masjid dalam pembinaan masyarakat. Ni sepatutnya masjid kita ini dibina untuk apa nama, untuk masyarakat, bukannya untuk jadi apa nama, untuk jadi perhiasan, untuk jadi kemegahan. Sampai satu masa nanti di akhir zaman nanti Nabi sebut dekat satu hadis yang sahih, hadis nombor 2 dalam matan Arba'in Imam Nawawi tu, kalau kita tengok syarahnya, antaranya ialah kita tengok orang fakir dan miskin, kau akan lihat orang fakir dan miskin berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi-tinggi. Disyarahkan, saya pernah baca dalam satu syarah ulama, disebutkan antara bangunan-bangunan tu, antara bangunan-bangunan yang apa nama, banyak pada ketika itu ialah masjid banyak gila. Masjid banyak gila, cantik-cantik, mahal-mahal, tapi kosong, hanya untuk jadi kemegahan. Tu tanda akhir zaman lah tu. Itu tanda akhir zaman. Inna lil masjidi dauran azimatun fi hayatil muslim. Bahwa murattibatun bi hayatil muslim fi kulli jawanibuha. Bahwa baitullahi fil ardi. Wa kana masjidu awwalu amalu syar'a fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi hijratihi ilal madinati al-munawwarati. Wa fihi taqamus salatu. Okey. Pertama, tulis kat situ taqumus salatul khamsi. Pertama. Terus sambung. Daurul masjidi fi bina' mujtama'. Pertama, taqumus salatul khamsi. Mendirikan solat-solat yang 5. Solawat tu solat-solat al-khamsi yang 5. Wa yutla kitabillah, dan membaca kitab Allah. Wa yuzkaru mu'minun, dan mengingatkan orang beriman rabbuhum, tentang Tuhan mereka. Mengingatkan orang beriman tentang Tuhan mereka.
wa yanajunahu, dan apa nama mengingatkan Allah, dan mengingatkan Allah, mengharap kepada Allah. Wa yata'allamuna fihi ahkamus sunani, wa yata'allamuna dan mengajar mereka fihi padanya masjid, fihi padanya masjid, al ahkamu hukum-hukum, wa sunani dan sunnah-sunnah Nabi. Dapat tak poin yang pertama tu? Dapat. Okey, dapat itu. Saya perkataan yang agak-agak dah selalu sebut tu saya tu memang tak terjemah lah, saya laju-laju je. Saya tak ulang 2-3 kali. Saya tak slow-slow, saya laju je. Sebab benda tu antum dah tingkatan 2. Antum dah sepatutnya dah mahir dengan perkataan-perkataan yang nama jamak tu. Jamak musanna tu, mereka perkataan-perkataan yang pelik-pelik sikit tu, saya akan slow-slow lah sikit. Okey. Itu poin yang pertama. Okey. Baca lagi. Walam yakun daurun masjid liyaqtasira ala ta'lim wa tarbiyatu fahasiba bal kana daron lil fatwa. Okey. Poin yang kedua, daron lil fatwa. Satu institusi fatwa. Darun fatwa, institusi fatwa. Wa mahkamatu lil qada. Mahkamah untuk jatuh hukuman. Mahkamah lil qada. Mahkamah untuk jatuh hukuman. Wa midanan litadrib. Medan untuk latihan. Latihan. Wa muntaliqan litajhiri juyushi. Dan diitlakkan untuk mensediakan ajuyushi, tentera-tentera, lil ghazwin, bagi peperangan. Wad difa'i anil Islam, dan mempertahankan anil Islami, Islam. Wad difa'i, dan mempertahankan anil Islam. Wa mu'alajatu, dan mu'alajatu jarahi wal musabina. Mu'alajah, dan menjadi tempat ilaj, membentuk, boleh juga membentuk jarhi, orang yang membentuk ataupun merawat, wa mu'alajah, dan merawat al-jarhi, orang yang cedera, wal masabina, dan orang-orang yang kena musibah. Tempat rawatan orang yang cedera dan orang yang kena musibah. Itu poin yang seterusnya lah. Macam kita sekarang ni lah, ada orang kena vaksin dekat masjid. Okey, cukup. Itu poin yang kedua. Okey, tengok wal mujtama'un islamin wa mujtama'un nazafatun wala tuktasabu hadhi sifatun illa min khilali tarbiyati fil masjid wa fi tataharul muslimun min asaratin wal ananis wa hubbun wa habbi an-nufusi wa yasbahu hablin nasi. Okey, poin yang seterusnya yang ketiga, ambil daripada sini. Ambil sini, wala tuktasabu, dan tidak didapati. Ambil tidak didapati, wala tuktasabu, tidak didapati. Sifatun nazafatun, sifat pembersih. Ambil kat sini sifatun an-nazafatun, sifat pembersih, illa, melainkan, min khilali, dari celahan. Dapat tak kelaju sangat? Tak nampak. Ambil kat sini, yang ni, wala tuktasabu, dan tidak didapati. Okey. Lepas tu ambil sifatun, sifatun an-nazafatun. Nampak tak saya punya anak panah ni? Sifatun, kena tulis kat tepi lah.
Wala tuktasabu sifatun an-nadhafatun. Sifatun an-nadhafatun. Sambung terus. Illa melainkan. Min khilali dari celahan. At-tarbiyati. Tarbiyah fil masjid. Dapat tak? Dapat. Okey itu poin yang ketiga. Itu poin yang ketiga. Kita kena faham yang tu lah. Supaya macam asrama kita lah kan. Nak tengok, kita bila tengok musola tu bersih, tersusun, itulah sikap sebenar pelajar Idrisiah. Kalau telekong merata-rata, contoh telekong merata-rata, letak je dekat situ, itu menunjukkan siapa diri kita. Kan? What you think what you do everything what you do everything is what you do anything. Kita balik. What you do anything is what you do everything. Apa yang kau buat macam mana kau buat sesuatu perkara, macam tu lah kau buatkan semua perkara. Kalau bantal pun tak erti nak susun, dah tidur tak erti nak susun, itulah sikap kita. Kan? Kalau kita ni makan harap mak basuh, itulah sikap kita dekat asrama. Tak reti nak ni. Yelah memanglah tak disuruh basuh kan. Tapi tu atas meja tu yang berterabur, nasi berterabur. Kita tak ni pun tak ada pun rasa nak kutip masuk kat dalam tu, lepas tu buang dalam tu sampah kan. Biarkan makcik-makcik pula pergi pergi bersihkan kan. Janganlah cakap janganlah bagi alasan. Habis tu kalau kami buat, makcik nak buat apa? Itu namanya tak ada adab, satu hal. Kedua, kurang ajar. Ketiganya tak ada moral, civic. Itu bukan orang tu namanya. Saya sebut tu teruklah sikit. Bahasanya binatang lah. Pasal apa? Membezakan manusia dengan binatang ini adab. Membezakan manusia dengan binatang ni ialah adab. Binatang tak ada adab. Dia sebab Allah tak berikan dia taklifan. Tapi manusia ni Allah berikan dia taklifan. Ada nama taklifan ada namanya taklifan hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah. Kan? Jadi hubungan dengan Allah, macam mana kau buat hubungan dengan manusia, macam itulah kau buat hubungan dengan Allah. Kalau kau dengan manusia pun kau lebih kurang, dengan Allah lagilah kau lebih kurang. Pasal Allah kau tak nampak. Faham tak? Tu sikitlah nasihat ingatan untuk diri saya. Kalau kita main-main, jangan main-main benda sekecil-kecil perkara. Sekecil-kecil perkara itulah yang menunjukkan siapa diri kita. Sekecil-kecil perkara itulah yang menunjukkan siapa diri kita. So, ubah. Kita tengok. Pagi ni dah kemas belum katil. Dah masuk kelas ni mandi tak? Masuk kelas ni pakai baju bersih ke pakai baju tidur? Contoh kan. Okay lah, memang kita online. Tapi sepatutnya macam saya semalam saya masuk kelas apa ya? Kelas Sina. Ya Allah, saya tengok pelajar kelas Sina kan. Pakai tudung cantik. Ya Allah, dia macam pergi ni tau. Dia macam nak pergi kenduri tau. Cantik. Pakai tudungnya, dia pakai baju kurungnya, hak lakinya pakai baju Melayu. Kan? Dia nak masuk kelas je pun. Pakai kopiah cantik sangat. Saya seronok tengok kelas Sina. Kelas Sina semalam. Saya tengok. Dah 2-3 minggu ni saya tengok dia orang buat macam tu lah. Suka saya tengok dengan kelas mereka. So ampau buatlah macam tu. Bukan untuk saya, untuk ampau juga. Tarbiah diri sendiri. Kalau kita tak tarbiah diri sendiri, siapa nak tarbiah kita? Kan? Okay, saya nasihat. Okay. Lepas tu, itu poin yang keberapa dah? Ketiga saya tadi. Lepas tu poin yang keempat. Okay. Okay. Ambil kat sini, ambil poin daripada sini. Wamin. Ambil kat sini. Wamin. Tulis kat situ wamin. Daurul masjid. Wabin dauril masjidi. Fi bina'il mujtama'in. Dapat tak? Ambil daripada sini. Wa min dauru masjidi fi bina'il mujtama'in.
Dapat tak? Hello, ada orang tak? Tak. Ha? Tak dapat. Tak dapat. Ni ambil dekat ni. Ambil dekat tajuk ni. Nampak, tengok saya punya ni. Tengok saya punya skrin ni. Nampak skrin saya ni? Nampak tak nak panas saya ni? Nampak. Okey, hang tulis kat situ. Wa min daurul masjidi fi bina'in mujtama'in. Tulis kat situ. Sambung kat sini. Yatahharu muslimun. Mensucikan orang Islam. Min asarati wan ananisah. Daripada kekotoran dan ananisah. Mementingkan diri. Asarah ni kekotoran dan ananisah. Mementingkan diri. Kita tak boleh pentingkan diri kita. Macam saya cakap tadi lah. Dah baca Quran. Tak. Makan. Dah habis makan. Bersihkan apa yang kita makan. Jangan buang mata kata. Kan? Wahubbun nafsi. Dan cintakan diri sendiri. Wayasbahu. Dan menjadikan muhabban linnas. Cinta kepada manusia. Jadi kita kena cinta kepada manusia. Suka pada orang. Bukan orang lelaki cinta orang perempuan macam tu je. Orang lelaki dengan orang lelaki pun sama juga. Maksud cinta tu sayang. Sayang tu apa macam mana? Kawan buat salah, tegur. Itu namanya sayang. Macam saya lah, saya sayang kat antum. Saya tegur. Kalau saya nak masuk kelas ni, buat kelas ni, saya tak tegur antum, saya tak sayang kat antum. Biar dia buat apa saya nak tegur antum. Antum dah masuk lewat ke, tak masuk ke, nak masuk ke tak nak masuk, lantak pi antum lah sebenarnya. Bukan kerja Ana pun nak memastikan antum masuk dalam kelas. Tapi ceritanya pasal kita, Ana datang ke sekolah. Hari ni Ana datang juga ke sekolah sebenarnya. Walaupun masalah internet tu yang cerita lah kan. Ana cerita apa? Ana masuk ke sekolah, datang ke sekolah ni lillahi ta'ala pasal apa? Ana nak datang nak ngajar antum. Kenapa Ana tak buat je dekat sekolah, rumah? Boleh je sebenarnya kat rumah. Ana kalau Ana pakai mic boleh je kat rumah tu, boleh, tak ada masalah. Ana pakai line sendiri boleh je. Tapi Ana tak nak buat macam tu. Ana nak biasakan Ana datang ke sekolah. Pasal apa? Ana nak ambil rasa feel Ana ni sedang mengajar. Ana duduk kat dalam bilik guru. Oh, apa yang bagus? Ana rasa Ana sedang mengajar. Ini amanah Ana. So Ana bukan setakat amanah je. Ana sayang kat antum, Ana tegur antum. Kalau tak, Ana boleh buat tak tahu je. Ana boleh buat tak tahu je. Ni cerita benar. Tu yang poin yang seterusnya. Okey, seterusnya sambung macam ni tadi juga. Wa min dawaril masjidi fi bina'il mujtama'. Tapi sambung kat sini. Sambung pula dekat sini. Hirsu ala solati. Hirsu ala solatil jamaah. Memelihara solat jemaah. Memelihara solat berjemaah. Wasilat silap. Okey. Tadi tu batal. Okey. Wa kana hirsu ala salati jamaah wasilatun jayyidan li ta'arrufi ala ahwalil muslimin umuman wa ahwaluha khususan. Bihadza asbab mujtama' islamiyyin mujtami'an mutahabban wa ta'awanan baina afri. Habis cukuplah tu. Tadi je sampai sampai wayasbahu mahabban linnas. Okey. Terus yang kelima, sekelas adab fil masjid. Kita tengok adab fil masjid, apa yang kita kena buat. Ni orang perempuan, baik orang lelaki orang perempuan samalah ni. Ayyadkhula masjida birrijli. Masuk masjid dengan kaki yumna kanan. Dan doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ni doa ni sebenarnya doa ni tau, doa murah rezeki. Kalau antum nak murah rezeki, bacalah. Rajin pergi masjid, baca ni. Baca doa ni. Pasal apa? Hanya dapat baca doa ni dekat masjid je. Allahumma ftahli abwaba rahmataka. Wahai Tuanku, bukalah bagi aku pintu-pintu rahmat engkau. Rahmat apa? Belas kasihan. Macam-macam lah. Kalau nak kaya, minta ni. Kalau nak nak orang sayang, baca doa ni. Tapi datang masjid lah. Sama juga.
Datang surau kan. Ayusalli rak'atai. Solat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Tahiyat masjid qoblal julus. Sebelum duduk. Apa-apa hal pun jangan duduk terus. Solat dulu 2 rakaat. 2 rakaat. Ni penting ni kan. Ketiga, adamu raf'un sauti. Tak meninggikan suara. Ini duduk masjid. Suara nyaring. Ya Allah, ganggu orang nak solat. Hatta fi qiraatil Quran. Sehingga baca Quran pun tak boleh. Tak boleh tinggi-tinggikan. Mentang-mentang suara sedap, baca tu kuat-kuat. Idza hasala ma'hu minhu tashwisun alal musallin. Jika menghasilkan minhu daripada baca Al-Quran tadi tu tashwisun, keraguan, kesamaran alal musallin, orangnya solat. Kita baca Al-Quran. Ada orang solat. Kita bacalah Al-Fatihah. Orang tu tengah solat baca Al-Fatihah juga. Kita baca kuat-kuat. Ganggu dia. Contoh kan. Seterusnya. Ayanwiya i'tikafa. Berniat i'tikaf. Fihi dalam masjid. Nawaitu i'tikafan fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Iksaru min ibadati wa taklilil kalam. Banyakkan beribadah dan kurangkan cakap. Ini duduk dalam masjid pun nak menyembang lagi. Allah. Ayyah khuruja minal masjid wa birijal yusra. Keluar daripada masjid dengan kaki kiri. Yada'u Allahumma ini as'aluka min fadlika. Allahumma ini, wahai Tuanku, aku meminta pada engkau. As'aluka, aku minta pada engkau. Min fadlika, daripada fadlika, kelebihan engkau. Okey, faham Ayata'allaqa qalbahu, menghubungkan hatinya bil masjid. Fayashtaqu ila ityani wa imarati. Okey, tak apalah tu. Ambil 6 pun cukup. Okey. Allahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan ke? Okey, kalau tak ada kita akan jumpa balik pada jam 11 nanti insya-Allah. Okey semua. Saya rasa cukup sampai situ. Moga-moga ada kebaikan dalam perjumpaan kita pada hari ini insya-Allah. Okey,